Ui, panas. Assalamualaikum. Ikut plan hari ni nak shoot video pasal inverter solar yang baru. Tapi pagi tadi masa nak keluar pada rumah, start kereta, kali pertama start tak hidup. Kemudian saya biar lama sikit, kali kedua saya start baru hidup. Tapi yang start kali kedua tu pun ambil masa yang agak lama lah baru enjin boleh hidup. Rasanya dah dekat 3 minggu lah rumah saya mengadu kereta ni susah nak start. Jadi saya pun memang syak memang sebabkan bateri. Tapi yang peliknya ikutkan usia bateri ni belum lagi sampai 2 tahun tapi dah rosak. Kebiasaannya bateri kereta ni yang saya pakai 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Dan ada juga brand yang boleh sampai 3 tahun. Tapi yang ni belum sampai 2 tahun lagi, dah rosak. Sebelum saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan cara untuk tukar bateri kereta ni, saya akan ceritakan sikit kronologi tentang masalah bateri dengan kereta ni. Dan tujuan saya cerita ni bukanlah nak memburukkan mana-mana pihak, tapi inilah realiti yang berlaku pada saya sendiri. Dan mungkin tuan-tuan boleh ambil iktibar daripada apa yang berlaku ni. Kereta ni saya beli pada tahun 2015 dan sampai sekarang pun untuk servis masih lagi saya buat dekat Nissan Service Center. Dan untuk tayar pun saya tukar kat Nissan, dan bateri pula seboleh-bolehnya memang saya akan tukar dekat Nissan Service Center juga. Bateri yang ada sekarang ni, yang dah rosak ni, saya tukar pada 17 bulan 5 2021. Harga pun saya dah tulis kat sini RM253. Yang ni memang saya tukar dekat Nissan dan brand pun brand Tanchong Nissan. Kereta ni masa keluar pada kilang, bateri yang ada adalah bateri pada Energizer. Kita pun tahulah bateri Energizer memang berkualiti. Kemudian selepas 2 tahun lebih, kereta ni bateri flat kat tepi jalan dekat KL. So saya call syarikat insurans untuk datang towing nak bawa pergi ke Nissan. Tapi saya dah minta towing, tapi yang dia hantar budak runner bateri. Dan saya pun beritahu dah, saya tak nak runner bateri. Saya nak towing, saya nak bawa kereta ni pergi ke Nissan Service Center. Tapi dia hantar juga budak yang runner bateri. Jadi saya pun bila budak tu dah sampai, rasa kesian pula dia dah bawa bateri jauh-jauh. Saya pun cakap dia tak apalah, tukar je lah. Dia pun tukar bateri, saya pun dah bayar duit. 4 bulan saya pakai, bateri tu flat. Jadi saya pun rasa kecewa, rasa marah jugalah. Kita dah keluar duit, boleh pakai 4 bulan. Bateri tu dah rosak. Saya call supplier bateri tu, dia kata boleh tapi kena bawa bateri tu pergi kat tempat dia, tukar yang baru. Kita ni kadang-kadang kita tak ada masa. Kereta pula masa tu tinggal sebiji, jadi kita nak cepat. Dan saya pun dah berserabut. Saya jump start kereta tu, saya bawa kereta pergi Nissan. Nissan pun tukarlah bateri yang baru. Masa tu pun bateri yang berkualiti juga, Panasonic. Dan bateri tu bertahan selama 3 tahun lebih. Dan sejak pada itulah saya berpendapat lebih baik saya pergi ke service center kalau nak tukar apa-apa part untuk kereta ni, terus pergi ke service center. Sampailah sekarang. Kemudian selepas 3 tahun, bateri Panasonic tu pun dah flat. Masa tu jadi pula dekat rumah. Jadi apa yang saya buat, saya pinjam kereta adik saya pergi ke Nissan Service Center, saya beli bateri, bawa balik bateri yang ni lah. Dan masa saya sampai dekat service center tu, saya tanya bateri yang sama, bateri Panasonic. Tapi masa tu kita dah start PKP apa semua. Saya tanya dia ada tak bateri Panasonic, dia kata bateri Panasonic dah tak ada. Sekarang ni Nissan dah ada bateri sendiri, bateri brand Nissan, bateri brand Tanchong lah. Saya pun serba salah juga. Sebelum kita dah pakai Panasonic, okey, boleh pergi 3 tahun. Sekarang ni tak ada, yang tak ada cuma brand Tanchong. Jadi nak tak nak terpaksa tukar jugalah sebab kita nak cepat. Tapi masalahnya belum cukup lagi 2 tahun, bateri ni dah rosak. Kita tahu Nissan memang agak terkenal lah, kereta dia pun tahan lasak, tahan lama. Kereta saya yang lama pun Nissan, dan saya rasa Nissan ni agak tahan lama lah. Jadi saya pun second car pun saya beli pun kereta Nissan. Dan moral of the story, kalau kita nak beli sesuatu barang, sesuatu brand, nak pilih brand, pilihlah brand yang betul-betul ada kepakaran dalam peralatan yang kita nak beli tu. Kalau nak beli bateri, tak semestinya kena beli brand Nissan. Kalau tuan-tuan pakai kereta Honda pun, tak semestinya tuan kena beli bateri jenama Honda. Sebab Honda mungkin tak ada kepakaran tentang buat bateri, sama juga dengan Nissan. Jadi kesimpulannya, kalau nak beli bateri, carilah jenama daripada company yang betul-betul buat bateri. Kalau nak beli yang rebranding ni boleh, tapi pastikan company yang rebranding tu dia ambil sel ataupun bateri tu daripada sumber-sumber kilang yang berkualiti. Dan contoh yang paling mudah, katakanlah tuan-tuan nak beli kasut. Sama ada tuan-tuan nak beli kasut jenama Bata ataupun kasut jenama Apple. Walaupun Apple tu famous, ada barang yang 5-6 ribu pun orang beli. Tapi bagi saya, kalau nak beli kasut, saya akan prefer company ataupun brand yang spesifik buat kasut. Pada zaman saya kecil dulu pun, kasut tu memang dah ada lah. Jadi kita tahu kepakarannya adalah buat kasut. Samalah dengan situasi kita dengan bateri kereta ni. Inilah bateri baru yang saya beli tadi untuk gantikan bateri yang dah rosak ni. Dan inilah kali pertama saya dengar jenama bateri Meishowa ni. Tadi masa nak beli bateri ni pun dah bergaduh dengan Asing. Asing tu tauke kedai spare part dekat dengan rumah lama. Dulu masa saya pakai kereta lama saya, kereta Nissan Resort yang hijau tu, kereta buruk tu. Kalau kereta tu rosak, saya nak repair, saya akan jumpa Asing tu untuk tanya pendapat Asing ni. Biasanya Asing akan advice lah. Yang saya suka dengan Asing ni sebab dia akan bagi saya 2-3 option.
sama ada nak tukar yang baru ataupun tukar dengan spare part recon. Dan kadang-kadang asing ni dia akan advise apa jenama yang seangkatan ataupun setaraf dengan barang yang saya nak tukar tu. Jadi memang daripada dulu memang saya percaya lah dengan asing ni. Cuma tadi bila asing tanya saya, you nak Sentry ataupun Panasonic? Saya cakap asing saya nak Panasonic, tapi dia buat keluar yang ni, Meishowa ni, dan saya pun tak pernah dengar jenama bateri ni. Jadi kecoh lah sekejap tadi. Tapi asing explain lah, rupa-rupanya Meishowa ni adalah company yang bawa masuk bateri Panasonic. Cuma ikut apa asing yang beritahu tadi, Meishowa ni company dekat Malaysia. Dia nak masuk dalam pasaran BSKL. Jadi tak tahulah sebab apa kaitannya dia gunakan jenama dia sendiri untuk bateri. Tapi bateri ni memang bateri Panasonic. Puas jugalah asing tu explain sampai asing tu terpaksa ambil minyak enjin dan tunjuk kat saya. Memang ada 2-3 jenama minyak enjin yang dibawa masuk oleh company Meishowa ni. So memang betul lah. Dan yang paling penting, walaupun brand lain, tapi bateri ni sebenarnya bateri daripada Panasonic. Okey, kalau tuan-tuan ingat lagi, hari tu saya dah pasang bateri monitor ni untuk kita monitor voltage bateri, charging ataupun tak, dan kita nak test parameter bateri. Dan benda ni pun masih lagi berfungsi. Jadi sebelum kita nak tukar bateri ni, kita nak test dulu berapa voltage yang kita dapat semasa kita start kereta ni. Jadi sebelum kita tukar bateri ni, kita test dulu. Kita nak tengok berapa voltage bateri ni sekarang. Voltage sekarang 12.83, 100%. Tapi kita cuba buka lampu. Okey, turun. Sekarang ni dah 46, 28%. Ini salah satu tanda lah yang menunjukkan bahawa bateri ni memang dah flat. Ni baru buka lampu, belum start lagi. Kita matikan lampu, dia akan naik balik lah kepada 12.6 ataupun 100%. Okey, untuk kita test ni, satu benda yang kita nak test, kita nak tengok berapa dia punya cranking voltage. Maksudnya bila kita start kereta tu, berapa voltage drop. Kalau voltage drop tu di bawah 9.6 volt, bermaksud bateri ni memang dalam keadaan yang dah tak elok lah. Okey, low power. Kita tengok pada cranking 6.06 volt saja. Dan terbuktilah bateri ni memang dah tak elok, memang kena tukar lah. Okay, untuk proses tukar bateri, bagi kereta biasa macam kereta saya ni tak ada masalah, memang sangat mudah kita nak tukar bateri. Kita buka je skru terminal ni, keluarkan bateri yang lama, masukkan bateri yang baru, ketatkan balik, selesai. Tapi untuk kereta-kereta yang moden yang lebih canggih, dia ada masalah sikit nak tukar bateri ni. Semasa proses nak tukar bateri ni, sistem elektronik yang ada dalam kereta tu tak boleh terputus bekalan supply. Jadi untuk atasi masalah tu, apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan boleh gunakan charger atau power supply macam ni, sambungkan pada terminal bateri, positif kepada positif dan negatif kepada negatif. Kemudian barulah buka terminal bateri, tukar bateri. Bila kita buat macam tu, sistem elektronik yang ada dalam kereta ni akan sentiasa ada supply daripada power supply ataupun charger ni. Tapi untuk situasi saya ni tak ada masalah. Saya akan keluarkan bateri yang lama, masukkan bateri yang baru. Cuma apa yang akan jadi, jam yang ada dekat meter, kemudian stesen radio, semua tu dia akan lari lah. Kita akan setting balik. Dua benda yang saya kena setting, jam dan juga radio. Itu saja. Tapi untuk kereta-kereta yang canggih, yang moden, memang tuan-tuan perlukan power supply macam ni untuk maintain power untuk sistem elektronik yang ada dalam kereta. First step, kita buka dulu bracket yang ada ni, bracket yang pegang bateri ni. Dan kalau tuan-tuan takut lupa masa nak pasang balik nanti, tuan-tuan boleh ambil gambar dulu, kemudian baru buka. Nak pasang balik, boleh refer balik gambar tadi. Ni semuanya soket saiz 10. Dan masa proses nak buka ni, kena hati-hati. Jangan sesekali terminal positif dan negatif ni tersentuh. Sebagai contoh, kita gunakan spanner ni kan besi, dia adalah konduktor. Kalau tersentuh positif dan negatif, dia akan berlaku spark. Walaupun bateri ni dah flat, tapi masih ada power yang tinggi juga. So, kena hati-hati. Jangan sentuh positif dan juga negatif. Sama lah macam kita pasang solar pun sama juga. So, kita alihkan dulu bracket ni. Semasa proses nak buka, nak keluarkan bateri ni, terminal yang kita akan buka adalah terminal negatif dulu. Kemudian baru kita buka terminal positif. Jadi, kita buka dulu terminal negatif ni. Sama juga saiz 10. Saya keluarkan dulu bateri monitor ni. Dan kita boleh keluarkan. Kena ingat masa buka terminal negatif dulu. Masa nak pasang nanti positif dulu baru negatif. Kemudian terminal positif pun sama juga saiz 10. Keluarkan bateri monitor dulu. Masa kita buka terminal positif ni, kena jaga takut spanner tersentuh bahagian besi yang ada dekat enjin ni. Sebab bahagian yang besi dekat enjin adalah negatif ataupun ground. Okey, keluarkan terminal positif. Dan kita dah boleh keluarkan bateri ni.
Okey, ni bateri yang lama. Dan untuk bateri ni tuan-tuan kena pilih bateri, model bateri yang sesuai dengan kereta tuan-tuan. Kalau kita tak tahu pasal kereta pun, kita pergi je kedai spare part, bagi tahu dia apa jenis kereta kita dan tahun berapa, dia akan bagi bateri yang sesuai dengan kereta kita. Mungkin ada yang tertanya-tanya berbaloi kalau tukar bateri sendiri ni. Okey, cerita dia macam ni. Harga bateri ni tu saya beli RM253. Bateri yang baru ni murah sikit, RM240. Dan kalau saya pergi tukar bateri dekat Nissan, satu saya kena tanggung kos harga bateri RM253 dan kos upah mungkin RM50 ataupun RM60. Jadi total mungkin akan jadi RM300. Tapi untuk kalau kita DIY ni, kita buat sendiri ni, kos saya cuma RM240 saja. Dan kalau nak kata perlukan tool yang banyak, tool tak banyak, cuma perlukan spanner saiz 10 saja. Dan sebenarnya spanner saiz 10 tu memang ada dalam kita punya toolkit dalam kereta kita. Maksudnya tuan-tuan tak payah beli tool pun, tool tu memang dah ada dalam kereta dah. Ok, alang-alang kita dah buka bateri ni, kita cucilah tray tempat letak bateri ni supaya bersih sikit lah. Kemudian letakkan balik tray ni. Masukkan bateri yang baru, letak atas tray. Tapi terminal cover ni kita jangan buka dulu, takut tersentuh nanti kan. Terminal cover ni biarkan dulu. Dan kena pastikan sebelah mana positif, sebelah mana negatif. Kalau tengok sini merah positif, jadi terminal positif pun kena duduk sebelah sini. Yang negatif, negatif sebelah sini. So kita letak dalam tray cantik-cantik. Kemudian kita ikat dulu bracket ni. Ini adalah bracket untuk pegang bateri. Kemudian kita ketatkan dulu bracket ni. Tapi jangan terlalu ketat. Sekadar cukup untuk pastikan bateri ni tak akan bergerak dalam kereta kita. Letakkan balik bracket, kiri dan kanan. Okey. Kemudian pasangkan dulu terminal positif. Saya nak pasangkan balik saya punya bateri monitor ni. Dan untuk pemasangan bateri monitor pun mudah je. Positif pada positif, negatif pada negatif. Dan untuk bateri monitor ni memang ada video saya buat. Tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Atas sebelah kanan. Kemudian barulah kita sambungkan terminal negatif bateri. Pastikan rapat sampai ke bawah. Bateri monitor. Dan kita ketatkan skru terminal ni. Bateri monitor ni saya ikat dekat sini je, dekat bracket ni. Okey, selesai. Okey, bateri dah siap pasang. Tapi apa yang biasa saya amalkan selepas pasang bateri baru ni, saya akan onkan kunci biar dalam 10 saat. Kemudian baru saya akan start. Okey, dah lebih pada 10 saat. Saya akan cuba start kereta ni. Tapi kalau tengok voltage bateri agak low, 12.49 volt saja. 83%. Tak apa, kita start, dia akan charging lah. Okey, masih low power tapi senang start lah. Kita biarkan. Okey, cranking test tadi 10.53 volt. Dan for sure lah, di bateri baru kan, mesti tinggi. So kita biarkan dia charging. Charging pun cantik, 14.38. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku Perit Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak ajak Asing keluar minum.